Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zikri bin Masnawi, dan untuk kita tahu teknik-teknik yang digunakan oleh guru MBPK dalam PDPC secara berkesan, kita perlulah terlebih dahulu faham apa itu PDPC. PDPC berbeza dengan PDP yang mana jika PDP merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran, PDPC membawa satu konsep yang baru iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Proses ini dapat dicapai melalui penetapan objektif ataupun standard pembelajaran yang dirangka sendiri oleh guru dan mana ia digunakan untuk menjadi tujuan atau panduan perancangan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan tersebut akan dijalankan sendirilah oleh murid-murid atas bantuan guru. Jadi menurut Muhammad Sani bin Taib dan Dr. Abdul Hafiz bin Abdullah 2021, dalam proses PDPC, guru perlu bijak merancang mengikut keperluan murid sama ada secara individu, kumpulan ataupun secara keseluruhan kelas, dan mereka juga perlu yakin dalam mengawal kelas. Dalam hal ini, murid dapat belajar mencari ilmu secara kendiri, iaitu melalui pencarian maklumat di dalam buku, internet, perbincangan, eksperimen, pembentangan dan sebagainya. Jadi hal ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid tersebut secara menyeluruh, dan pencapaian murid juga dapat ditingkatkan ataupun berada pada tahap yang optimum dan yang paling penting berterusan. Okey, seterusnya saya Nurin Hanis Hanini binti Muhammad Syamli, nombor menteri T2021-2099-132 akan menjelaskan lagi dengan teknik atau kaedah PDPC khas oleh guru kepada murid-murid MBPK. Okey. Kaedah yang pertama adalah kaedah tunjuk ajar ataupun demonstrasi. Kaedah ini kaedah yang telah lama digunakan di sekolah dan ia adalah kaedah yang paling sesuai digunakan bagi PDP pendidikan khas. Hal ini demikian kerana kaedah ini merupakan satu cara untuk membiasakan murid dengan prosedur yang perlu mereka ikuti semasa membuat aktiviti seperti berkebun, membuat roti, membakar roti, menggunakan alatan dan sebagainya. Maka murid juga akan berpeluang untuk melihat secara langsung tentang tugasan dalam topik pembelajaran. Dengan ini, murid MBPK akan lebih mudah fahami apa yang guru mereka cuba sampaikan. So, di akhir pembelajaran, guru perlulah memberi peluang kepada murid untuk mencuba sendiri apa yang mereka telah perhatikan dan kuasai tentang pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya adalah kaedah bercerita, di mana kaedah bercerita ni adalah antara salah satu kaedah yang sesuai dipraktikkan dalam pendidikan khas. Hal ini demikian kerana dengan kaedah bercerita, ia dapat menarik minat pelajar terhadap penyampaian yang disampaikan oleh guru. Jadi sebagai seorang guru, kita haruslah menyampaikan satu jalan cerita yang menarik supaya pelajar, terutamanya pelajar yang berpendidikan khas ni dapat memberikan fokus dan menimbulkan rasa minat mereka untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Seterusnya, cerita adalah satu susunan kejadian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku ataupun diciptakan. Okey, dengan penyampaian yang dengan kaedah bercerita yang disampaikan oleh guru, pelajar-pelajar ni diorang dapat berfikirlah, dapat merangsang kognitif mereka untuk berfikir dengan mungkin yang apa yang disampaikan oleh guru tu, cerita yang disampaikan oleh guru tu mungkin berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi kat situ mereka boleh fikir logik dia. Jadi kat sinilah yang dikatakan dengan kaedah bercerita juga dapat merangsang kemahiran kognitif pelajar, terutamanya pelajar berpendidikan khas. Okay. Seterusnya, bercerita ni dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai dalam kalangan masyarakat. Okay, seperti yang kita tahu, dengan bercerita, dengan jalan cerita yang menarik ni, dia dapat memberikan hiburan kepada sesiapa yang mendengarnya, termasuk juga dalam pendidikan. Dengan jalan cerita yang disampaikan oleh guru dengan sesuai, pelajar-pelajar ni diorang akan rasa seronok dan
secara tidak langsung mereka ni akan dapat memberikan fokus terhadap sesuatu pengajaran yang disampaikan. Okey, yang seterusnya ialah bercerita dapat mencernakan daya kreatif murid dan imajinasi pelajar. Kerana dengan kaedah bercerita ni kita dapat melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran, antaranya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur, serta dapat menggalakkan juga pelajar untuk berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan nada, intonasi dan ekspresi muka. Jadi sebagai seorang guru yang mengajar murid-murid yang berpendidikan khas ni, kaedah penyampaian bercerita yang disampaikan tu mestilah sesuai dengan tahap mereka sebagai seorang murid yang berpendidikan khas. Sekian saja daripada saya tentang kaedah bercerita. Sebelum kita memulakan kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah simulasi, ingin saya memperkenalkan diri saya, iaitu Nur Fatihah binti Barul Hisham, pemegang nombor kad matrik di 20211098599. Okey, apa itu kaedah simulasi? Kaedah simulasi merupakan satu gambaran abstrak sesuatu situasi yang sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bagaimana pula dengan ciri-ciri simulasi yang berkesan? Okey, ciri-ciri simulasi yang berkesan terhadap pelajar MBK adalah guru perlu mewujudkan situasi yang sebenar berserta cara penyelesaian masalah kepada murid. Guru turut perlu bijak mengawal situasi agar pelajar MBK selamat dan mampu mengaplikasikan penggunaan ilmu tersebut dalam kehidupan harian. Okey, apa contoh-contoh simulasi yang boleh dibuat? Okey, contoh simulasi yang guru boleh buat adalah simulasi menaiki kenderaan awam, simulasi pengurusan diri dan simulasi kemahiran tambahan seperti memasak atau menjahit. Okey, sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Kaedah memberi arahan kepada kanak-kanak autism. Okey, terdapat 3 cara yang kita boleh aplikasikan, yang mana penggunaan bahasa yang mudah, seterusnya intonasi yang lembut dan penerangan yang jelas. Penggunaan bahasa yang mudah ketika memberi arahan kepada kanak-kanak autism memerlukan kesabaran yang tinggi kerana mereka mempunyai kesukaran untuk memahami apa yang diarah. Dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami berserta jelas, mereka akan memberi tindak balas, akan tetapi memerlukan masa yang sedikit lama untuk menyelesaikan arahan tersebut. Kaedah kedua, iaitu kaedah memberi arahan dengan menggunakan penerangan yang jelas. Ini kerana kanak-kanak ini menghadapi kecelaruan akal fikiran yang menyebabkan segala arahan menjadi satu perkara yang boleh merunsingkan mereka. Ada sesetengah kanak-kanak autism tidak mampu untuk menyelesaikan arahan yang diberikan di atas sebab mereka tidak memahami apa yang diajukan, dan mereka juga tidak memahami perkataan-perkataan yang sukar untuk diterima. Okey, untuk kaedah yang terakhir adalah kaedah menggunakan nada suara yang lembut, yang mana ianya memberi kesan kepada anak-anak autism ini. Kebanyakannya ataupun hampir kesemua anak-anak autism ini mempunyai peribadi nilai yang lembut dan agak sensitif. Untuk memberi arahan kepada mereka seumpama memberi arahan kepada kanak-kanak yang baru lahir. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.